cubaan-cubaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia, Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Tuan Bilal, barisan jawatankuasa surau. Ini kan tolan tak boleh ni. Jawatankuasa surau At-Taqwa Pandan Indah, barisan kepimpinan tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita berada di dalam taman syurga, memetik-metik buah-buahan di syurga, kerana berada di dalam majlis ilmu yang mana malaikat insya-Allah menaungi kita walau apa pun yang kita buat di dalam majlis ilmu pada malam ini. Jadi malam ni tajuk tidak diberikan, maka tak ada limit lah. Memang ikut suka penceramah lah. Kerana pula lauk udang galah, kena ceramah lama sikit lah. Jadi saya pun rasa seronok lah petang ni kan. Baru 2 hari lepas ke 3 hari lepas saya ceramah ke Ampang Jaya, Majlis Pembenaran Ampang Jaya. Jadi malam ni sini okey lah kan. Jadi malam ni kita semua melihat manusia pada hari ini. Kita mempunyai satu krisis jiwa yang sangat keteruk. Krisis jiwa yang mana ramai orang tercari-cari macam manalah hidup ni. Nampak tenang tapi kusut di dalam. Itu ayat kan hari ni. Duit banyak tapi tak settle. Duit sikit makan banyak, ya kan? Macam malam ni, mana ada buat duit banyak? Ada tak buat duit mana malam? Kek blekat mana datang ambil duit tak ada kan? Tapi makan insya-Allah saja boleh. Bertambah kan? Tak ada masalah. Ada orang tu duit banyak, rumah besar, tetapi tak tenang. Tu krisis jiwa pada hari ini. Ketenangan jiwa. Itu sebab Nabi sebut dulu, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika buruk seketul daging itu, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. Jadi penyakit hati. Penyakit hati dah selalu saya sebut ada 3. Yang paling biasa tamak, dengki, sombong. Tu 3 normal, semua orang tahu. Buang 3 penyakit ni insya-Allah senang hati. Masalah itulah yang paling susah sekali nak buang. Nak pula hari ni alat bantuan untuk dengki, sombong dan juga tamak ni banyak, mudah, semua ada depan mata. Tu sebab orang dulu-dulu okey, sebab bondo tak banyak, duit memang tak banyak, jadi tak ada nak lagi dengki. Apa yang ada lah mak ayah kita kan. Okey lah tu kan. Dan orang kita memang sampai sekarang jadilah apa nak buat kan orang kita kan. Jadi bondo tu memang menjadi asas dalam tubuh badan kita. Jadi kalau ditanya-tanya lah, ada banyak sebab kenapa hati tak tenang. Kenapa jiwa tu, krisis jiwa tu. Saya ada jumpa dengan seorang tuan guru lah. Tuan guru. Saya pernah mengadu masalah yang sama lah. Saya tak tahulah, kadang kita jumpa orang, kita golak-golak ni. Kan kita dengan orang-orang campur semua okey, tapi hati ni tak tahu apa masalah. Ada benda tak settle. Pernah tak rasa macam tu? Saya selalu tu.
Kan? Selalu macam tu. Nak pula time nampak perempuan lagi lah. Ilah tak apa hal lah. Kan? Oh, rumah. Kan? Tengok rumah. Ya Allah, apa hal ni kan? Macam tu kan. Kita boleh tahu riak muka tu kan. Jadi kadang-kadang apa? Jadi Tuan Guru ni kata, amalkan lempek perkara. Amal lempek perkara, insyaAllah. Nah, tapi sebelum nak bagi lempek perkara ni kan, nak tengok apa masalah penyakit hati kita. Biasanya ada 7 perkara. Biasanya ada 7 perkara menyebabkan hati kita ni tak tenang. Nombor 1, masalah yang paling besar sekali apa dia? Susah nak minta maaf dan susah nak maafkan orang. Satu penyakit yang paling besar. Tanya balik. Kadang-kadang dia punya marah kan. Dan orang bodoh lain, dan orang lain dia tak kisah. Tapi dengan dia tak dapat. Dan sampai bila-bila dan tak maafkan dia. Itu ayat orang kita. Kecuali masyarakat di Pandan Indah. Ayat kan. Kaedah tu kan. Dia susah nak minta maaf dan susah nak maafkan orang. Kadang-kadang orang tu minta maaf, cakap senang lah, tak rasa. Tu ayat dia. Sedangkan Nabi aja suruh minta maaf. Malahan Nabi ni bukannya minta maaf ya. Nabi boleh minta maaf untuk orang lain. Nabi sanggup terima hukuman untuk orang lain. Tu Nabi. Pernah sekali Nabi pergi berjalan-jalan, Nabi ternampak kat pasar seorang budak menangis. Budak ni hamba sahaya, dia hamba kepada adalah tuan ni. Kenapa? Sedih Nabi tengok dia. Kenapa? Duit aku hilang kata. Duit hilang berapa? Nabi pun bagi ganti. Senyap dia. Nabi pun jalan. Tengok nangis lagi. Tengok lupa budak tu lagi. Masih nangis. Kenapa? Aku takut aku kena rotan sebab aku dah lambat balik dia tu. Nabi kata tak apa, mari ikut aku pergi. Bila pergi sampai dekat rumah, mana ni rumahnya? Ni rumah. Nabi pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi pun tak jawab. Kali ketiga Assalamualaikum warahmatullahi pun jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pasal ni ada beberapa orang perempuan. Rupanya tuan kepada budak ni perempuan. Bila keluar, kenapa kau lambat bagi salam? Kau tak dengar kau bagi salam? Sesungguhnya kami dengar kamu memberi salam ya Rasulullah. Habis kenapa lambat? Kami saja biarkan kamu mendoakan kami banyak kali itu. Dia jawab sampai kali ketiga baru dia jawab. Jadi bila kali ketiga tu Nabi pun cerita, ni budak ni dia takut nak balik. Sebab takut nanti kau hukum dia kerana dia lambat balik. Dia takut kena rotan. Boleh tak kau janji supaya jangan rotan dia? Ataupun kalau kau nak rotan juga, kau rotanlah aku. Nabi siap angket kan ni. Suruh rotan Nabi. Bayang? Nabi minta maaf bagi pihak orang, dia lembek, dan Nabi sanggup terima hukuman bagi pihak orang. Bayangkan. Punya lembut. Menangis perempuan tu, tak apa ya Rasulullah. Malahan Nabi siap, perempuan tu siap merdekakan budak tu. Macam tu sekali lah Nabi. Lembut hati Nabi ni. Memaafkan. Surakah, dia ni memang bercita-cita nak bunuh Nabi. Sebab buat Quraisy ni tawarkan duit kalau kau dapat bunuh Nabi. Dia naik kuda kan. Naik kuda. Tak kenapa roket nak sampai ke Nabi tersungkur. Bila tersungkur Nabi kata, yalah. Nabi tahu dia nak bunuh dia. Nabi biar. Kali kedua macam tu. Tersungkur. Kuda tu mesti jatuh. Roket-roket sampai ke Nabi jatuh kuda tu. Tergelincir lagi orang. Akhirnya setelah banyak kali sudah ponek dia tersungkur, dan Nabi kalau kita lepas tersungkur memang terpijak. Tapi Nabi tak, Nabi maafkan dia. Bila Nabi maafkan dia, akhirnya dia pun surrender masuk Islam ni. Begitu juga dengan Daksur. Nama Daksur. Daksur ni dia pun nak bunuh Nabi. Dan sekali dia ambil pedang dia letak dekat leher Nabi ni. Sekarang siapa yang akan selamatkan kau, wahai Muhammad? Nabi senyum, Nabi jawab, Allah mengelakkan tubuh badan dia. Bila mengelakkan, jatuh pedang tu. Nabi pula ambil pedang tu. Tapi Nabi senyum meletak. Sekarang siapa akan selamatkan kau? Tak ada siapa. Tak apa, aku maafkan kau. Dia letak, Nabi tinggalkan. Dia sebabkan kasih sayang Nabi, langsung masuk Islam.
Nabi tak balik, kita cubalah kau dah pelompang sikit ni tengok. Tak sengaja pap la ilaha dan pantang batu orang musik pipi dia ni tak. Contohlah kan. Tu Nabi. Jadi makna minta maaf susah, memaafkan pun susah. Kadang-kadang tu sebab dalam standard persaudaraan dalam Islam ni ada 2 standard. Kena tahu. Yang pertama nama ithar. Ithar ni biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Payah nak buat tu. Kita susah, orang lain senang. Boleh buat? Ya. Pinjam duit dia nak pakai, dia ada RM10 tapi tak apa, nah kau ambil dulu. And then pandailah dia cari dia. Dapat tak macam tu? Tak dapat tau. Termasuknya bercakap ni. Bukan cakap orang tau. Kan kita menolong orang tak ada sampai tahap menyusahkan diri kita sendiri. Tapi tu tahap yang paling tinggi iman itu. Dia sanggup, contoh kita dah kumpul duit. Kan? Ada berlaku kat Malaysia ni. Dia dah kumpul duit nak pergi umrah. Dapat dah kumpul 3,500. Kawan dia nak pinjam, boleh tak dia nak pinjam? Ambil lah dia bagi. Akhirnya entah macam mana, tak sampai pun orang tu bayar balik kat dia, ada orang lain sponsor dia pergi umrah. Tu dia. Tapi kita yakin makna dia yakin masa tu duit tu bukan hak dia dah. Pergi kat orang. Tuan-tuan, kita sanggup tipu utama, memang tak ada. Ada ni. Kan? Memang tak ada. Sebab lepas ni ubah perangai tu. Ubah perangai beg duit tu, kalau nampak duit besar, jangan sayang. Doreh pecahan. Boleh pecahan. Sebab supaya standby nak tolong orang. Dalam hati tu. Kita niatnya, dan pecah duit ni senang nak sedekah, nak tolong orang. Masa tu dah kira pahala dah. Niat baik dah kira. Tu sebab Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kawan pun datang. Kita dah pecah dah duit 10 susu 10. Kan? Tadi saya kata, kita makan pecahan. Ada RM95. Waalaikumsalam. Aku tak tolong. Apa kau nak? Aku nak pakai duit. Berapa kau nak? Tak apa ganjat tu. Berapa kau nak? 100. Ambil. Tahu bagi RM10. RM10 kan? Itu okey lah tu. Kata kan. Nampak. Tapi kita bagi. Dia pun akan fikir tau. Alhamdulillah daripada tak ada. Dia akan fikir. Kan ada kat bagi daripada tak bagi. Macam tu lah. Kan? Tahap kita macam tu kan. Jadi tahap yang pertama tu susah, tapi ada tahap yang kedua. Tahap yang kedua tu nama dia salamatus sadri dalam persaudaraan ni. Salamatus sadri ni maknanya berlapang dada. Tak ada bersangkut-sangkut dengan orang, tak ada marah dengan orang. Itu tahap kita. Tu sebab kalau kawan kita tu buat, dia tak bagi duit, contohlah contoh dia pinjam duit dengan kita, dia tak bayar gitu. Dia memang tak maafnya. Dia dah lah nak pakai duit. Osahlah kita marah kan, kita marah. Tapi kalau orang terlapang dada, biarlah agak belum ada duit dia agak ada sok dia bayar. Bang, tak bayar lagi agak dia terlupa. Biarlah. Mak, lapang dada kan senang. Ya, orang perempuan ramah kadang bodoh macam tu bapa jadi. Ya, bukan perempuan pandang indah tempat lain. Perempuan pandang indah okey. Ya. Kan, bab duit memang itu jadi hal. Ya. Tu sebab dulu sahabat, saya tak ingat siapa nama, Khalid bin apa. Dia dapat duit 200,000 dirham dia bawa balik. Monong. Isteri tanya, "Wahai suamiku, kenapakah kau bersedih?" "Aku bawa balik duit 200,000 dirham." Sedih. Kenapa? Aku tak tahu macam mana kita nak jawab dengan Allah nanti, tanggungjawab atas duit ni. Mana kita belanjakan, mana kita nak belanjakan duit ni. Besok Allah Ta'ala pertanggungjawabkan setiap 1 dirham yang kita belanjakan. Jangan risau wahai suamiku. Maka isteri dia panggil orang-orang miskin, anak-anak yatim, bagi semua sikit, bagi. Akhirnya habis, baru senyum lagi. Nampak? Nak tunjukkan apa? Daripada zaman Nabi main sahabat sampai zamannya, perempuan main peranan untuk settlekan hal duit ni. Nampak? Kalau duit banyak, tak tahu nak buat apa, jangan risau bang. Tahulah saya belanja kan, tahu kan? Contohlah kan. Contoh. Jadi makna kata jangan lapang dada. Ya? Minta maaf dan juga memaafkan. Dan ayat yang kan selalu kita cakap, kau dimaafkanlah dia, sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Itu selalu sebut. Dan ramai juga yang menjawab macam ni. Itu Nabi, dan bukan Nabi je. Kalau dengar kat Nabi, koci hati Nabi. Nabi buat baik,
Nabi buat macam-macam sampai keluarlah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sesungguhnya Rasulullah tu contoh ikutan terbaik. Kita sebut tadi tujuan kita biar dia maafkan sahabatnya sebab dia ni tujuannya baik. Kata kan? Sebab Nabi tadi memang contoh ikutan terbaik. Kenapa tak nak ikut? Kenapa nak ikut yang tahu-tahu ke? Nak dengar kalau Dan jadi kau dan tak bagi can, kau jangan. Tu wakil setan. Setan ada wakil dalam masyarakat ni. Kau tak payah tau. Kau jangan, kau biar, kau jangan mengalah. Wah, dia lah cakap. Tu wakil-wakil dia tu. Tapi orang yang baik dengan cakap, sabarlah. Kau maafkanlah dia. Lagi senang jiwa kau. Iya. Kita maafkan dia. Dia minjam kita, dia tak bayar. Kan? Dia tak bayar. Yang tu dia kategori yang lain. Dia tak nak bayar, kita maafkan dia. Sudah yang tenang kita. Tak ada hal. Ada duit ada. Tak bayar sudah ada. Dia tu nampak kita nak lagi. Sebab dia tak tenang. Nampak tak? Macam tu lah. Hari ni adalah zaman ni orang yang memberi pinjam malu pada orang yang meminjam. Kita tak tahu macam mana nak minta ke orang yang pinjam dengan kita tu. Dia buat dek. Yang paling best sekali, nak tanya apa? Bila kau nak bayar duit dia? Ada kau nak pinjam dengan kau? Tu tak tahan tu. Yang tu tak. Soalan tu yang paling bisa tu. Masuk pinjam marin kau main panjang karangan kan nak nyampai hujung nak meminjam tu. Bila kita cakap tahu perangan pertama dah cakap, ada kau nak pinjam. Masa bila dia nak bayar dah. Tu ayat yang paling best. Tak apalah kalau kau tak ingat tak apalah. Dan ada simpan lah. CCTV Mahden pun ada. Contoh kan. Tu yang pertama. Dan ingat dalam memaafkan tu, saya nak beritahu dalam masyarakat, bila minta maaf tak ada syarat. Minta maaf, nak berbaiklah, nak berdamai, tak ada syarat. Baiklah. Dan boleh maafkan dia dengan syarat. Tu memang tak nak baik tu. Saya cakap saya. Walaupun orang ikut syarat dia tu, tetap tak baik. Saya cakap saya. Sebab cerita lapang dada tadi. Dan minta maaf lah. Dan kahwin dengan janda kau tu. Dan takkan maaf mana. Dan terasuh dia terasuh. Marin yang kau pergi bercerai bini kau apa? Kat Somban ada satu kes. Dia 10-11 tahun lebih orang tua. Dia marah bini. Kau cuba lah tak pasang baik nyamuk. Kau tak pasang baik nyamuk, jatuh talak teh. Dia kata tu. Bini cakap, yalah lepas masak kan pasang lah. Lepas masak konek tololap. Pagi sok bersoda. Jatuh tak talak? Jatuh. Kan? Tanya balik niat memang jatuh. Maksud kau tu bila? Malam ni lah teh. Malam tu jatuh. Laki 65 tahun, bini 60 tahun. Tak berbaloi betul. Poi kat pejabat agama, ustaz tu tanya, apa kono corai ni cik? Itulah nak rujuk lah apa sebab baik nyamuk. La ilaha illallah. Sebab tak kukuh langsung kan. Tak ada syarat. Lagi satu, kalau kita minta maaf, ikhlas, contohlah kan kita bergaduh dengan orang, kita minta maaf. Bila kita minta maaf dengan orang, saya minta maaf banyak ya, apa semua. Yalah, dia kata macam tu. Kalau orang tu tak maaf kan, kita ni dah settle. Dia dengan Allah Ta'ala tak settle. Tergantung dia. Tu lah kita sebab kena ikhlas. Tu sebab pandang minta maaf tu, pandang tu saya minta maaf banyak lah. Kalau poluk-poluk ya, ingat tu. Tu sebab kan 3 benda tu Allah Ta'ala tekan tadi. Nikmat, amanah, ketiga silaturahim. Nikmat, tanya nikmat kita. Yang kedua, amanah. Apa tanggungjawab kita, kerja kita, tugas kita sebagai ketua, sebagai imam, sebagai apa, sebagai bendahari, sebagai pengurusi surau, sebagai ketua lorong, ketua belia ke. Jangan main-main tau. Ketua belia jaga kenduri dia tak datang, sesaja tak datang. Amanah tanya, jangan cakap. Kau ingat kocik-kocik tak tanya. Kerja pejabat kan, kerja pejabat swasta, bukan kerja kerajaan pun, kerja swasta. Macam photostat tu, photostat pejabat tu guna untuk photostat minit mesyuarat penduduk. Dah tak amanah dah tu. Pen pejabat bawa balik rumah bagi anak pakai, tak amanah. Kocik-kocik macam tu pun tanya, ini kan pula jawatan menteri. Ya, saya kata bagi mengiyo jawatan tak kisahlah sebagai ketua semua tanya.
Wakil rakyat tak kira lah dia pembangkang ko, dia kerajaan ko, semua tanya. Kan? Jangan main-main. Jangan risau, ni tahun ni, jangan risau. Dia heran tau. Dia heran 2 minggu boleh hari-hari ada, tapi tiba-tiba hilang 5 tahun. Ni dah musim Ni musim ya. 2 minggu kempen, hari-hari datang kampung, tak ada masalah. Lepas dah pegang jawatan 5 tahun huyung. Sibuk lah jam-jamnya ni, menyampah tengok Tapi ni saya merujuk pada pilihan raya di Afrika, bukan Malaysia. Okey ya. Jadi makna kata bila minta maaf tadi macam tu dia. Dan yang kedua tadi cerita tentang amanah. Yang ketiga silaturahim. Barang siapa yang memutuskan silaturahim, tergantung amalannya. Allah Ta'ala tak terima. Kita beramal banyak, tergantung kena hang tak sampai teh. Tentulah kira jangan memutuskan silaturahim. Pernah sekali Nabi jalan, nampak sekumpulan orang duduk. Nabi kata, barang siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Bangun seorang pemuda, bangun tahu dia cari makcik sebab dia ingat dia pernah putuskan hubungan dengan makcik. Dia sadar Nabi rujuk kat dia. Lepas tu datang dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku dah pun minta maaf pada makcik aku dah berbaik dengan makcik aku. Nabi kata, kalau kamu memutuskan silaturahim, bala tu bukan jatuh kat kau ya, tapi seluruh kaum tu akan dapat. Macam tu. Tu sebab kita boleh nampak bila bergaduh sesama masyarakat, payah semua masyarakat tu. Bergaduh ketua, contohlah ketua kampung dengan ketua lorong bergaduh. Contohlah kan, tak ngam ni, tak nyana. Pengurusi KRT ketua kampung contoh. Bergaduh, dua-dua kita baik dengan dia, kan payah nak jumpa dia, kau jumpa dia. Payah. Akhirnya seorang pilih ni, kejap ni dah tak ngam, ni tak ngam, pecah. Macam tu berlaku. Tu sebab sampai hari ni kita tak boleh nak tiba Yahudi tu. Yahudi tu secoet tu nak secoet. Tak ramai, sekelumit ya, tak ramai orang ada. Tapi sebab apa dia kuat? Sebab dia bersatu. Orang kita ni tak ada dah. Boleh bergaduh benda-benda kecil pun boleh gaduh. Allahu Akbar. Ni kalau tak kena gaya kat surau pun boleh masuk air tu. Masuk air. Malam gang. Lepas ni kan makan jamu bagi seorang sikit. Tukang masak yang beri tang siang tadi, sudah mihun untuk dia tak ada. Dia beri pada siang tadi. Mampulah dan tak nak tolong ni dah kata. Tapi bungkus-bungkus dia punya tak ada. Bayangkan. Tapi sini taklah, tempat lain. Tapi bukan mihun kan malam ni kan? Bukan kira-kira tahu. Tu kan itu. Kan sompek katanya kan. Ya, jadi makna kata dia maafkanlah macam tu. Jadi silaturahim nak kena jaga. Susah. Bila pun semua orang susah. Tu sebetul Nabi sebut tu satu kaum tu kena. Nabi ni bila cakap, benda tu kadang tak nampak masa tu. Zaman kita nampak. Mana ada? Macam jiran lah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa jiran kita? Nabi kata, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Monung sahabat. Kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu. Macam mana dia pandang atas? Macam mana tu Rasulullah? Kau ikut je lah. Rupa zaman kita baru jumpa. Rumah flat, apartment. Makna bila sebut 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah, kita kena baik dengan 40 kiri, kanan, depan, belakang tu. Kalau tak boleh baik dengan jiran atas, bawah, pindah. Itu kita siapa duduk atas pun tak tahu. Mencurah mengamaki hamun celaka betul orang atas ni. Kena pun tidak kan? Tengok. Nampak tak? Itu sebab persatuan penduduk tu selalu di baik majlis. Baik majlis turun sebab kita kena baik dengan semua. Kan? Macam ni. Tu sebab surau ni tak ada masalah. Sebab setiap kali ceramah memang macam ni ramai. Okey tu. Kan? Semangat imam kan. Mana tak semangat? Subuh macam ni punya ramai. Hui kan. Cara golak tu tak ada harapan. Kan dia pun pandang Yoko tu kan. Dia pun sampai boleh tanya Yoko. Contoh lah kan.
Jadi tak apa. Maknanya cerita tadi silaturahim. Maaf memaafkan satu dengan yang lain. Itu satu. Nombor dua, kenapa hati kita tak tenang? Yang kedua adalah disebabkan oleh, sekejap nak ingat balik. Dengar mah terlupa tu. Yang kedua adalah disebabkan oleh kita kurang menjaga solat. Solat tak jaga. Kenapa tak jaga solat? Sedangkan solat itu tiang agama. Itu sebab saya selalu cakap, perjuangan Nabi salah satu yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Bila tanya bab mentauhidkan Allah ni, ya tak kita mentauhidkan Allah? Ya tak. Saya tanya, betul ke kita mentauhidkan Allah? Memang. Tapi kalau dirujuk kepada fakta kes, macam tak mentauhidkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. 7 hari mencintaimu. Biar aku jadi penunggu. Abang Bomber, I love you. Suri hatiku Mr. Pilot. Tak adalah. Tapi pada pukul 7 itulah drama Melayu mula bersiaran. Dan berapa ramai baru-baru ni keluar fakta, 7.2 juta rakyat Malaysia menyaksikan, mengikuti drama 7 hari mencintaimu dengan bangganya. Tanpa sadar 7.2 juta itulah lekor time maghrib. Itu sebab saya suruh tu tukar waktu tukar waktu pukul 6 sampai pukul 7. Selalu saya cakap lekor nak drama tak habis-habis. Setan akan kacau kita time tu lah. Ya. Dalam khutbah takhir Nabi kata syaitan dah lama berputus asa dalam untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Dia takkan suruh kita keluar agama pun, tapi dia tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Macam tu lah. Allahu Akbar. Dah maghrib lah. Tak apa dah, sompek lagi. Syaitan tu bisik, sompek lagi. Tak pun waktu iklan kan kau semayang kata. Time iklan dia pun semayang. Setan pun bisik, tak dah habis iklan. Tak dah habis iklan. Itu macam cowboy semayang kan. Dah mula. Itu masalah ni. Solat nak kena jaga. Solat yang paling kritikal dalam keluarga Islam di Malaysia. Solat yang paling kritikal, maksudnya yang selalu tinggal lah, subuh isyak. Nak ubah keluarga kita jadi okey, jaga subuh. Jaga subuh paling cantik sekali, subuh berjemaah. Jangan semayang orang perempuan jaga mak atau perangai orang perempuan. Bang, bangun bang. Biasa dia kojut laki tu, dia dah selesai semayang, dia nyosai tongkuk dia dulu. Jangan kojut, bang bangun bang, kita semayang sama. Tak confident lah. Jangan nak tahu kita confident. Pergi belajar. Orang lelaki kena jadi imam kat rumah. Subuh pun subuh lah. Ajak anak-anak sekali. Biar barulah kita bayangkan tak tenang hati kita pergi kerja. Logo tu pergi kerja ni. Nampak tak pagi tadi semua semayang subuh dengan anak-anak dan semua subuh tu. Macam tu lah. Lepas tu anak kita pula, ya Allah, komplain, abah semayang subuh tak semangat. Mana nak semangat? Masuk bilik air, kumur-kumur ambil wuduk tu jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waladhdallin. Tiba-tiba dah waladhdallin. Ayo, dia skip lah kan? Sebab dia ngantuk. Masuk, mandi, gosok gigi, semua segarkan badan. Lepas tu barulah fresh. Lurus rapatkan saf. Bapak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah bini itu suamiku dalam hati ya kan. Anak pun hari-hari dipaksa-paksa. Payah nak kojut anak kan. Senang ya. Kojut, teknik mengojut anak dengan anak mak mentua. Faham? Laki kita lah anak mak mentua tu. Cara kojut seolah-olah rumah terbakar. Bangun api. Tu bangun. Api mana api? Api neraka. Macam tu cakap. Macam tu cakap. Biar dia bangun.
Apa ya hawana kan. Macam tu kaedah qajut. Lepas tu sembahyang subuh tanpa sedar, manalah tahu dengan izin Allah. Bila kita meninggal besok, anak-anak kita dah kahwin, yang kita subuh sesama nak. Boleh bang? Suka sangat. Bukan apa. Arwah abah-abang dulu tak pernah tinggal sembahyang subuh, mesti sembahyang sama. Abah selalu cakap, nak selamat hidup, jangan tinggal subuh jemaah. Ya yang dapat saham gitu dalam kubur. Dia anak ikut. Kita bagi anak kita ilmu tau. Benda yang untuk diikut. Kadang benda sikit dia tanya, mak, kalau baca tahiyat kan, macam masa bila nak angkat jari tu mak? Mana sekocik je. Wah senang ya, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu dia sampailah kat orang lain. Dia belajar tu daripada kita, dia percaya yang apa kita buat tu setiap kali dia buat sebab dia ingat apa kita ajar, apa pahala. Pak. Tapi kan tengok ada acik sebelah tu masa sembahyang tu caca-caca-nia jari, caca-caca-nia. Tu kau tanyalah dia apa sebab tak dapat nak jawab tu dah. Macam caca-caca-nia dia siap suluh caca-caca-nia tunjukkan. Jangan ada orang dia ikut mana imam duduk tu. Jadi ada imam sini lah, imam seorang kan ada. Macam-macam orang ni kan. Tapi kita ajar anak, jangan ajar benda tak elok. Kan abah marin mana joget lambat tak pergi. Cerita kan anak kan. Anak pula makna boleh lah pergi joget lambat ni nampak. Kita yang bagi saham secara tak sengaja, saham akhirat, saham yang tak elok. Nampak jaga solat ni tiang agama. Nabi sendiri kalau kita tengok apa pun Nabi sebut solat. Khutbah terakhir Nabi pun Nabi sebut sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 waktu. Bayangkan Nabi dah minta banyak kali masa Isra Mi'raj. Nabi 9 kali naik turun minta diskaun dengan Allah Ta'ala waktu semayang. Daripada berapa waktu? 50 waktu naik turun 9 kali naik turun, akhirnya tinggal 5. Itu pun Nabi Musa kata kau naiklah, tak terbuai umat kau dah. Malu dah aku. Malu. Biarlah 5 lah. Bersaksilah wahai Muhammad, 5 waktu ni pun boleh umat kau nak buat. Itu ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik sekali lagi tu. Itu akal lah tak nak semayang tu, kau hajar betul. Nombor telefon nak berbual dengan Allah, nak berkomunikasi dengan Allah 2 ampere, 3 ampere. Jangan lupa nombor tu. Kalau 4 ampere, 3 ampere tak sampai. Kan? Pek-pek je. Tak sampai. Zuhur asar sebab pergi kerja, malu dengan orang dia pergi semayang. Pek-pek ada pek tak sampai tu. Macam pergi haji lah, pergi umrah. Saya nak tanya. Kan? Kita pergi umrah kan? Okey. Kalau tak cukup syarat kena apa? Hadam kan. Kalau tak cukup rukun tak sah kan, batal kan. Cuba baca sikit rukun Islam. Kalau tak semayang, macam mana nak cakap kau Islam? Senang bahasa situ. Macam tu tak kulan berani mengaku Islam, semayang tidak. Kan? Dia lagi torok period daripada perempuan. Kadang ada perempuan tu banyak poning tengok lelaki lah, bocor kan, bodoh kan. Sian betul tengok lelaki dia. Dah apa jenis pakai pad pun tak tahu. Dia 1 tahun period tak tangga-tangga. Kan ilah Allah tahu betul kan. Jaga. Tu cerita tiang agama tu solat nak kena jaga. Yang ketiga, pucuk hati tak tenang bayar. Kadang-kadang makan benda haram tanpa sedar. Yang sedar tu tahu. Rasuah tahu. Benda tu minum arak tahu. Judi tahu. Tapi contoh kadang-kadang benda yang subhat ni, benda yang nipih-nipih ni. Contoh pergi kerja. Kalau dia kau makan rezeki haram ni, pula dan kerja makan gaji bulan-bulan masa bila dan makan gaji haram, tak ada duit haram. Tak sedar. Pergi kerja gaji sama tapi kerja beza-beza. Orang tu kerja daripada pagi sampai petang. Ekau minum menterdarah sampai petang. Minum. Pagi sampai pejabat kadang-kadang tengok handphone lu. Ada tak dalam senarai tugas tak masuk handphone tu? Siap tulis dah WhatsApp time kerja. Hai sunyi je grup hari ni, apa kerja kau?
Dalam grup WhatsApp beria berbalih-balih time kerja, masuk ke dalam senarai tugas, tak masuk. Orang dulu-dulu masuk mula-mula pakai handphone, pergi kerja, off handphone, simpan dalam laci. Nak telefon kita hal emergency saja. Telefon main office. Siapa cakap boleh telefon time kerja? Contoh kan, tak sadar. Tu sebab termasuk yang cakapnya. Bayangkanlah saya ceramah, Assalamualaikum. Jadi pada hari ni pap saya balik WhatsApp. Jap Lepas tu ceramah balik, pokok ceramah ambil balik WhatsApp je kan. Untuk kan. Lepas tu pergi minum. Weh, 29 nak minum kat mana? Minum. Saya minum kan. Dia memang ada halakah grup minum itu. Ketua bergantung pada siapa buat kereta. Tu ketua. Hari ni tak ada dah. Kita kerja kat Pandan Indah, asyik-asyik minum kat sini je. Tukar tempat lain. Mana nak minum ni? Kita minum kat Seremban. Mak Seremban minum. Pergi minum 1 jam balik. Sampai pejabat, jumpa lah orang kampung. Ya Allah, kau kerja sini ke? Dah lama ke sini? Dah lama lah. Minum ni 15 lepas minum. Yang ada lah kau tarik minum lagi. Tengah hari jemput budak balik sekolah. Belum kerja ni lah. Kau jemput budak balik sekolah, balik. Kedua tak balik dah. Kau dah kat ketiga masuk pejabat. Orang tak tanya tahu betul jam Pandan Indah ni. Masa bila tak jam Pandan Indah ni? Dia time subuh dengan apa yang tak jam ni? Kan? Lepas tu minum potang nak lagi. Minum baru masuk. Dan poning ni ponik. Jam tahu. Jom minum. Minum lagi. Sampai pukul 4. Pukul 4 sampai kat meja baru nak start kerja. Wih, dah pukul 4. Ya Allah, tak terasa betul kerja. Memanglah. Tiba-tiba dah pukul 4 dia kata. Dah mood nak balik. Nampak? Lepas tu kita boleh cakap rezeki kita halal. Nampak tak? Tu sebabnya. Tu sebabnya Timbalan Mufti Negeri Sembilan Ustaz Nur Razamih beritahu, persoalan nak kita tanya pada hari ini adalah bagaimanakah nak menghalalkan rezeki yang kita makan. Tengok balik senarai tugas kita, baiknya. Duit yang bukan tu klaim lagi. Kan? Klaim benda yang tak ada. Asal mileage kau lebih tinggi daripada dia. Wahai tompek yang sama. Kemudian tak tahu jalan dan pusing roundabout tu 3 kali. Contoh kan. Ada seorang staff saya dulu masa saya kerja kat Seremban. Dia break overtime. Dia dah nak pension. 2 tahun tak akhir dia break overtime setiap hari pukul 10 sampai pukul 10 malam. Saya tanya dia, wah Cik Aziz, overtime setiap malam pukul 10 malam. Banyaklah duit overtime ni. Tak tuan. Saya 2 tahun ni memang saya overtime sampai pukul 10 malam dan saya tak claim dia. Kenapa pula? Takut-takut dulu-dulu ada yang terlebih terkurang. Mana biarlah. Mungkin saya boleh bayar dengan cara ni dia tu. Lagi satu tompek kerja ni lah. Saya dulu dapat buat loan dengan bank. Saya dapat buat ni membesarkan anak saya masuk universiti. Saya dapat beli rumah. Saya dapat ni. Inilah tompek kerja saya. Itulah cara saya balik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala timalah cara saya balik ni. Dia kan tu. Sampai 10 malam. Melainkan ada hal yang boleh tak buat overtime. Bayangkan. Setiap hari tu. Tak claim. Saya kata handa tu. Bos pun tak dapat buat macam tu. Tu yang rezeki yang haram tu. Aku nak jaga. Itu sebab dulu Ibrahim Adham pernah didatangi oleh seorang lelaki. Dia kata, wahai Ibrahim Adham, aku nak buat maksiat. Aku tak boleh tinggal maksiat. Macam mana? Maka Ibrahim Adham kata, boleh. Kalau kau nak tahu buat maksiat, boleh dengan syarat kau boleh jawab 5 soalan ni, kau buatlah maksiat. Macam mana cara? Pertama kau cari tompek yang mana Allah Ta'ala tak nampak kau. Mana datang ni? Semua nampak. Tahu tak apa. Soalan kedua kau jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Makan rezeki lain. Semua Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga, kau jangan duduk di muka bumi Allah. Cari muka bumi lain. Ada tak? Ada satu tanah ke Ampang berbuka tak tahu siapa punya. Itu pun Allah Ta'ala punya. Kan? Yang keempat, kalau malaikat maut datang nak cabut nyawa kau tangguhkan. Wahai manusia, aku nak cabut nyawa kau. Macam ni lah. Dan sibuk ni. Kau datang dalam minggu depan. Boleh tak? Tak mahu ni dah. Kalau dah tu time mati, tentulah.
Dan kemudian yang kelima, tatkala malaikat nak masukkan kau ke dalam neraka, kau tangguhkan, bagi aku hidup dulu, aku nak ibadah dulu, lepas ni baru kau tentukan aku masuk syurga ke neraka. Akhirnya jangankan 5, 1 pun tak boleh jawab. Kan? 1 pun tak boleh jawab. Tu dia. Tu yang kedua. Yang ketiga dah kan. Empek lah kau. Empek ke 3? Tak. Maksud saya tadi, hati tak tenang tadi. Keempat ni 4. Orang yang catit kena tanya. Kau dah lah tak mencatit. Saya tu khabar. Pek 5 je. Tak, dia bukan apa. Sangka baik lah. Sangka baik. Dia yang zaman Nabi makin ada seorang yang hafal kata-kata Nabi ni, ayat Nabi. Tahu hafal. Simpan dalam kepala. Nama Abu Hurairah. Ni kira geng-geng Abu Hurairah lah kira. Enggak lah. Cuba tanya orang mengangung. Yang pertama tadi, ulang balik. Yang pertama tadi, sebab susah nak maafkan orang. Yang kedua, sebab dia tak jaga solat. Yang ketiga, sebab makan benda yang haram. Okey, yang keempat adalah daripada aspek hutang. Hutang tadi saya sebut tadi. Hutang tak bayar, rasa tak tenang. Hutang ni bukan duit itu sebenarnya. Macam-macam hutang. Dan janji dan akan pastikan kau baik dengan dia. Contohlah kan. Tu hutang tu. Walaupun bukan bentuk sifat duit. Memang tak tenang jiwa orang mukmin sekiranya dia berhutang. Bila sebut tentang hutang ni kan, sebut tentang hutang, ada 2 kategori. Ada orang tu kategori tak boleh bayar, memang tak boleh bayar. Dan ada satu kategori lagi sengaja tak nak bayar. Elakkan jadi kategori yang sengaja tak nak bayar. Sebab barang siapa yang tak nak bayar, dia akan dihimpunkan akhirat kelak di kalangan pencuri. Orang yang pencuri perompak ni, dia duduk dalam kategori tu ke akhirat so. Itu sebabnya. Jangan gitu. Sebab apa? Bila kita berhutang, ada kalanya kita sebenarnya tanpa sadar kita mengambil hak orang lain. Hari ni berapa ramai orang minjam duit tapi tak bayar, saja tak nak bayar. Ada. Budak yang pergi belajar tu, minjam duit apa semua. Yang kesian tak saya marah tu bukan sebab pinjam tu tak nak bayar, kesian kat penyamin. Kan? Berapa ramai pensyarah saya tu nak pergi luar negara tak lepas, padahal dia jaminan orang. Jaminkan anak saudara, jaminkan anak buah. Sudah yang anak buah belajar luar negara, bukan yang tak bayar, tak balik Malaysia pun. Duit melampuh. Macam mana nak tenang, dia tu pun tak tenang, kita pun tak tenang. Kan? Tapi tengok hutang lah. Abang mari dah janji, kalau dia laki tak ada, abang kan bela dia. Jadi sekarang macam mana kata kau? Ni nampak kata kan. Lain macam hutang tak dengar kau camah malam tadi tu, kira hutang tu hutang cakap deh. Tak ada. Abang banyak hutang, apalah hutang janda sampai sebila tak tanya saya pun tiba-tiba nak bela janda tu pula. Kau ni, kita kena sayang janda-janda ni. Kan, contohlah kan. Jadi makna kata kita sebut tentang hutang, duit. Benda tu pun boleh menyebabkan hati kita tidak tenang. Seterusnya yang menyebabkan hati kita tidak tenang adalah disebabkan, jangan ingat balik. So lama terlupa lah sekarang, tak faham aja. Yang kelima dah kan. Yang kelima sebab tak ingat mati. Nak ingat mati memang kena kalau nak tenang memang kena ingat mati. Sebab orang yang ingat mati ni, Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan 3 hal. 3 hal. Apa dia? Yang pertama, dia tidak akan melengah-lengahkan taubat. Yang kedua, dia akan bersyukur dengan apa yang ada. Dan yang ketiga, dia akan rajin beribadah kepada Allah. Itu dia. Itu sebab orang yang ingat mati, dia akan tenang. Dia taubat, dia hati tenang, dia tak ada fikir lain lah. Pergi surau masjid. Kan Abu Laits kata jaga 7 perkara. Pertama, jaga lisan kita, mulut kita bila bercakap. Kadang bercakap tak sadar tu. Kan macam ni. Sekarang ni lisan ni ada 2. Satu lisan berlidah, yang satu lagi lisan berjari. Lisan berlidah yang kita cakap, lisan berjari yang bercakap pakainya.
Pakai jari. WhatsApp, WeChat, Facebook. Jaga. Fitnah yang paling senang sekali yang berjari. Tanpa sadar. Tu lisan juga tu. Lisan tak jaga. Cakap macam ni, cakap macam ni. Dia kata macam ni lah. Kan dia kata walaupun dia taib. Dia kata macam ni lah dalam WhatsApp tu. Dia kata macam ni lah dalam Facebook tu. Dia kata. Sekarang ni kalau buka dalam Facebook, tak kurang 6 ke 7 fanpage Syamsul Debat. Yang saya buat satu, Al-Hijrah buat satu. Yang lagi 5 tak sesapo buat. Siap jawab soalan tak terdayu tu. Apa pandangan Ustaz? Macam ni lah. Masa bila dia jawab? Ya? Jaga-jaga. Jangan saya kena beritahu ni. Sebab takut besok dia jual barang, tuan-tuan beli. Nak naik, nak pergi umrah sampai ke KLIA tak tahu apa pergi. Takut macam tu. Orang kan ni macam-macam. Saya pun tak tahu nak trace macam mana orang tu. Takkan nak cakap kau ni boleh berhenti tak buat kerja macam ni kan. Betul. Banyak orang buat sendiri je. Dalam Play Store tu, dalam Play Store kan, cuba type aplikasi Syamsul Debat. Dah tu tanya saya pun tidak. Sesuka kau yang buat kan. Tapi setakat saya nampak dia bawa kebaikan, saya biarlah kan. Saya bukan heboh nak royalty ke apa benda, tak ada. Ni semua yang kawan-kawan saya yang datang, yang jual madu, jual malam ni madu tak datang. Bukan madu saya tau, madu labah. Kawan-kawan madu tak datang. Apalah. Yang jual madu labah ke jual minyak wangi semua sahabat-sahabat dia datang meniaga. Saya okeylah tu. Dia bukan saya pun. Dia tolong jual barang-barang dia. CD tu pun saya kata elok tu sebab tolong orang kampung. Macam orang Pokan tak apa buka YouTube. Wan-wan kat kampung tu toboh YouTube. YouTube tu apa benda kan. CD dia. Tokan YouTube ya Wan dan nak CD dia. Kan. Dia lagi CD. Dapat dia tengok Syamsul Debat. Aduh kan. Jadi contoh kan. Jadi makna kata kita cerita tadi ingat mati sana. Ingat mati kan syukur apa yang ada lah sebab kita bila-bila boleh mati. Pasangan suami isteri yang naik kereta tu, kereta kocik tu, tak adalah pasal benar kereta, kena himpap dekat tiang mati. Dia pun tak tahu itu kali terakhir dia jumpa anak dia keluar dah mati. Macam kita lah. Anak-anak semua tinggal rumah. Mak abah nak pergi surau melanggar kat kereta. Bukan minta, tapi contoh macam tu. Anak pun tak sangka tu lalas dia nampak mak abah. Mana kita tahu mati bila-bila masa. Malah dan lebih baik lagi Nabi pula. Nabi minta umur kita jangan panjang-panjang supaya boleh agak lebih kurang. Sebab Nabi sayang kita. Ya Allah sayang Nabi kat kita. Nabi sayang kat kita. Nabi kata jangan bagi umat aku umur panjang-panjang. Kita nampak macam tu, kenapa pula? Biarlah umur kita panjang kan. Tapi fikir balik supaya kita senang agak umur kita. Selain daripada aksiden, selain daripada apa, kita akan mati secara semula jadi. Biasa umur kita tak ada sampai 100 tu. Ni kalau 60 tahun biasa, 70 tahun ekstra, 80 bonus, 90 gegar vaganza. Kan. Kalau 100 jadi manusia tertua ke pandan ni. Kan? Jadi makna boleh agak jadi makna tak payahlah buang masa. Dan ni dah tak ada apa dah nak kerja. Betul tak? Kita umur 60 dah cakap dah. Dan dah tak ada apa nak kerja dah. Cukuplah tu. Bini dan 2 tu cukuplah. Contoh, perempuan macam ni tagak marah. Tak, bini dan seorang tu cukuplah. Kan anak-anak dan tu cukup. Sekarang ni dan hidup dan ni lah dia. Dengan Allah Ta'ala yalah. Kan kita, sebab kita dah tahu. Udah penghujung dah. Bayangkan umur kita sama macam umat Nabi Nuh. 950 tahun. Kau berapa tahun lagi naik pencen? Adalah dalam 700 tahun. Lama lah nak tunggu. Lagi parah kan? Lagi parah. Kan? Iyo. Macam tu lah kaedah. Jadi tak patut benar kita tak sayang Nabi. Kita pun kena sayang Nabi. Kita tengok sahabat sayang Nabi macam mana. Waktu Jibril beritahu Nabi, ya Rasul, wahai Muhammad, ketahuilah bahawa wahyunya sudah lengkap dan agamamu sudah sempurna. Beritahulah kepada semua umatmu. Selepas ini aku tidak akan turun lagi untuk menurunkan wahyu kepadamu wahai Muhammad. Maka Nabi pun sampaikan, panggil semua sahabat-sahabat, bahawa sesungguhnya telah sempurna agama kita. Bila sabut macam tu, komen riang semua.
Ui, agama kita telah sempurna. Sayyidina Abu Bakar yang sedih, balik rumah, tutup pintu, kunci. Mau nangis-nangis dalam rumah. Sayyidina Umar heran, apa pula dia sedih? Ajak sahabat pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, pula kau sedih lah? Bukan macam tu lah cakap Edo. Ni apa-apa lah bunyi pilah lah tu. Kan ni translate. Jadi kenapa kau sedih wahai Abu Bakar? Manakala pula aku tak sedih. Dalam setiap kelebihan tu pasti ada kekurangan. Memang benar agama telah sempurna. Bermakna lengkaplah sudah tugas Nabi. Dan Nabi akan kembali kepada Allah. Dia tidak akan bersama dengan kita lagi. Anak-anaknya Husain semua akan menjadi anak yatim. Isteri-isterinya akan jadi janda. Langsung menangis. Sahabat menangis. Bila menangis, todonga sampai ke rumah Nabi. Sahabat-sahabat dekat rumah Nabi pula kata, ya Rasulullah, kenapa tu ada bunyi orang menangis menjerit di rumah Abu Bakar? Semua pergi. Bila pergi pula, kenapa ni? Bila tanya Rasulullah ni, kenapa ni? Maka sahabat pun tanya, betulkah ya Rasulullah, dengan sempurnanya agama ni maka kau akan kembali kepada Allah? Ya, memang benar aku akan kembali kepada Allah. Menangislah semua lagi teruk. Sayyidina Abu Bakar lagi kuat sampai tumbang. Sayyidina Abu Bakar sedih. Sayyidina Ali punya mengelotong-ngelotong sedih, tak payah nak cakap lah, sedih betul. Macam tu lah sayang kat Nabi. Nampak tak? Kita macam mana? Ni cerita mengelotong kita pun sentuh kan. Jangan fikir gitu. Tak patut bona. Waktu Nabi nak dicabut nyawa tu kan, Nabi sebelum Nabi nak meninggal, Nabi tanya, aku ada tak siapa kebutang dengan siapa-siapa? Nabi kata, ada tak kebutang dengan siapa-siapa? Ada seorang lelaki nama, saya tak ingat nama. La ilallah. Dia beritahu, ada sekali tu dia kata, lelaki ni datang, pemuda ni datang, dia kata, ya Rasulullah, aku tu ingat lagi masa tu aku nak datang pergi ke engkau, aku nak cium bau badan kau. Dia kata, waktu aku nak cium bau badan kau ya Rasulullah, waktu tu engkau dengan tak semena-mena engkau terus memukul unta kau sebab kau nak pergi. Masa tu dia kat atas unta. Nabi atas unta, Nabi nak jalan, Nabi pukul tokono kat dia. Bam, kono kat badan dia. Birat kata. Tak tu saya tambah birat tu. Tapi kono kat dia lah. Bila kono kat dia, dia jalan. Jadi tu ya Rasulullah, kalau begitu pergi ambil tongkat aku tu, seperti yang aku pakai tu lah, barang pakai perminta, ambil dekat Fatimah, cik rumah. Ambil Fatimah kenapa? Sebab dulu Rasulullah pernah ni, jadi sekarang ni nak suruh qasas, nak suruh balas balik. Ambil bawa balik, datang kan. Masa tu Abu Bakar kata, macam ni lah, kau janganlah pukul Nabi, pukul aku. Contoh. Lepas tu tak, mesti Nabi tu. Budak dia cakap, semua macam sedih lah, menangis-nangis ni. Sayyidina Ali kata, kau pukul aku. Kemudian anak cucu Nabi pula datang, biarlah kami, kau pukul aku samalah seperti kau pukul Rasulullah, kau pukul aku. Menangis-nangis semua dah. Lepas itu Rasulullah kata, biar dia pukul aku. Rasulullah dah angkit dah baju Rasulullah, menangis-nangis semua, tak dapat nak cakap lah, sedih Sudah dia dah dapat tu kan, dia tahu pergi ke Nabi, dicium Nabi tu. Dicium badan Nabi tu. Bila cium badan Nabi tu, dia kata, aku sebenarnya bukan nak balas pun, aku nak cium kau daripada dulu. Tu yang sebenarnya aku nak tu. Lepas tu Nabi kata, bersaksilah siapa nak masuk syurga, tengok dia hutan. Tengok muka dia sampai masuk syurga masa tu. Bila Nabi sebut, semua orang pun, semua peluk dia, cium dia masa tu. Nak tunjukkan kasih sayang pada Nabi kita macam mana. Khabar sayang Nabi, tapi sunnah Nabi pun tak baik. Sunnah Nabi, apa yang paling senang pun tak nak buat. Sunnah Nabi senang-senang tu buat, senyum sunnah Nabi pun payah, belagak sana, senyum kan, senyum. Apa lagi? Bagi salam, sunnah Nabi. Nabi dengan sahabat Nabi bagi salam dulu tau. Bukan kira dia ketua tak ketua, dia ketua dia bagi salam dulu, tak menjatuhkan maruah apa. Ini baru jadi ketua pula, dan nak bagi salam kat kau bagi salam kat dan Nabi bagi salam, sampaikan sahabat-sahabat punya goram, dia lah nak bagi salam kat Nabi, tak dapat. Setiap kali berbual kan, semua dah target ni, nak bagi salam. Mesti Nabi bagi salam dulu. Sampai satu peristiwa, seorang sahabat menyuruh balik tiang, kat balik tiang, sebab nak pastikan dia dapat bagi salam. Baru dia nak sogah Nabi, Assalamualaikum, Nabi bagi salam tak? Tak dapat dah. Susah benar ke? Senang. Tu pun tak buat. Istighfar pun tak buat.
Berwuduk sepanjang masa. Lagilah kontut tak baby. Kan? Itu sunnah Nabi. Nabi akan sentiasa berwuduk. Sebab bila kita berwuduk, kita dalam mood nak salat tau. Bila nak salat, kita akan jaga diri kita daripada buat benda-benda tak elok. Tu kan? Nampak tak? Okeylah, tu pun payahlah. Menterarah. La ilaha illallah. Menterarah. Makan. Kan? Makan apa? Buah tamar. Buah kurma. Makan tak buah kurma? Bila makan? Poso. Ijma' ulama' semua sependapat. Bulan poso lah kita makan. Aduh, hai. Makan nak buat bulan poso mulalah nazak kawan tu. Yusuf tayo. Kan nazak punya tu. Yusuf tayo. Raya yang meninggal. Nak sonyap tak bunyi ni dah. Tahun ni jangan risau. Bulan 5 sok bunyi ni lagi. Yusuf tayo. Kan? Dua bondo dan dua makanan dalam rumah Nabi yang memang ada. Pertama buah tamar, kedua madu. Ingat tu perempuan. Mesej mesti sampai. Madu lobah. Orang perempuan biar torang cakap tu. Maknanya buah tamar dengan madu. Buah tamar ni paling senang tu. Jangan dongang lah. Saya marah kadang budak-budak. Ada budak-budak sekarang dia boleh cakap tu. Tak biasalah makan buah kurma ni. Orang tengok ni. Siapa salah tu? Mak ayah tak biasa dia. Suruh ni makan buah tamar. Lepas tu pagi raya ada yang cakap tu. Weh, makan buah tamar. Memanglah zaman Nabi marin mana ada lamang. Tak ilaha illallah. Nabi sebut apa? Barang siapa yang meremehkan sunnahku, haram baginya syafaatku masuk syurga besar. Jangan meremehkan sunnah Nabi. Buatlah walaupun sikit. Nabi punya sayang gitu. Nabi bagi syarat paling ringan. Faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Barang siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Nabi tak cakap semua tau. Barang siapa hidupkan semua sunnah aku, satu sunnah aku pun sayangkan aku. Itu dia. Tanda cinta Allah, cinta Al-Quran. Tanda cinta Allah dan Al-Quran adalah cinta Rasul. Tanda cinta Rasul adalah cinta sunnah. Tanda cinta sunnah adalah cinta akhirat. Tanda cinta akhirat adalah benci dunia, melainkan mengambil dunia sekadaran untuk dijadikan bekal akhirat besok. Maksudnya apa? Contoh, kereta besar dunia, tapi bawa pergi surau, pergi masjid, ada faedah. Rumah besar dunia, tapi dalam rumah tu kita makmurkan sebagai tempat perlindungan untuk mengaji, untuk semayang. Ingat, dunia bukan tompek tinggal, tapi tompek meninggal. Faham? Macam Bangla lah, Bangla datang Malaysia, dia makan sikit dia membubu nasi atau membukit. Lepas tu dia ambil kuah kari tu macam tu lah makan. Sap. Baru RM1 lebih. Duit banyak, bawa kapuk simpan, kirim. Kek Bangla dia manusia paling kaya sekali, Kek Bangla tu. Bila dia balik rumah besar, makna dia susah kat sini, senang kat sana. Biarlah dia jalan pimpin tangan pun. Sesama jantan kan. Wah, dia kan. Biarlah dia baju bolang-bolang pun. Kau cakap lah. Biarlah polis tu gemar nahan dia pun tak kisahlah. Dia kerja, biarlah tahu kerja borek dia buat. Tapi mak nak tunjukkan apa? Kerja teruk-teruk dah ada menunggu dia kat Bangla, senang dia. Macam kita lah. Bila kita mengajar dunia, kumpul duit banyak, rumah besar, kereta besar, bini besar, semua besar. Sampai tu kan. Bila semua dah ada, akhirnya kita sayang nak tinggalkan dunia. Tu masalah Tapi bila kita rajin tanam sama akhirat ni, kita sedekah, kita buat ni, kita tuang untuk akhirat. Tak sabar nak mati. Mati so relax ni. Itu sebab disebut seramai-ramai manusia yang bersia-sia di atas dunia, menyaksikan keindahan dunia, akhirnya tersentak tak kala nyawanya dijemput.
Kerana masa tu baru sadar yang karung bakal nak buat akhirat tu kosong lagi, tak ada apa-apa. Jadi bersyukurlah kita menjadi ahli surau dan ahli masjid. Syukurlah. Bukan semua orang tahu. Kita pergi surau sembahyang rasa macam biasa, tapi bukan semua orang Allah Ta'ala pilih pergi surau. Malahan ada orang remeh, halah pergi surau belum tentu lagi baik lah. Memang ada orang cakap. Jawab macam ni. Presiden Alumni Debat Malaysia menjawab kan, pergi surau belum tentu baik, memang betul, tapi ada harapan baik. Pergi disco belum tentu lagi tak baik, memang betul, tapi belum pernah orang semain jemaah tengah tampik mengelinjang berjoget tu. Jadi biarlah kita ke surau, jago. Tadi tu baru cerita lisan tadi tu, panjang ni tu 7. Ya Allah, buku berapa habis ni? Boleh letak ni? Boleh. Okey. Kita cubalah berhenti sebelum ke sebelah ya. Agak kan. Cania pun ada kaki kau jap dah sandar, kau jap tersul, kau jap lurus, kau jap bengkok, kau jap ni kan. Sikit ni. Pertama jaga lisan, kedua jaga pandangan mata. Ketiga jaga hati. Ni kita tengah cerita, bila kita sambung balik. Keempat jaga paut. Tadi pandangan mata tadi, balik semula. Lisan, hati, lepas tu pandangan. Pandangan mata jangan tengok benda-benda tak sekara. Dalam TV tu kita jangan salahkan TV tu banyak dah rancangan tak elok. Remote kat tangan siapa? Macam tu fikir. Banyak channel boleh tekan. TV 1 boleh tengok Forum Awal Islam. TV 2, TV 3, TV 3 Al-Kuliah pukul 5 petang. Hari Jumaat. Iyalah. Belum sampai situ lagi tu. Astro Wasis 24 jam boleh tengok. Rancangan apa? Nasyid lah apa, zikir semua tu. Kan Al-Hijrah boleh tengok. Hari-hari pun boleh tengok. Termasuklah hari Khamis 9.30 malam. Sebenarnya tak adalah, tak kira. Saya pun tak tengok kan. Tak masuk bila tengok ceramah. Ya, mak pun dah bising dah ceramah tu kan. Lepas tu dah jaga pandangan mata, jaga paut. Jaga paut maksud jangan masukkan benda haram dalam paut kita. Kerana malaikat Nabi kata malaikat di langit dan di bumi akan melaknat manusia yang dalam paut ada benda haram selagi mana benda haram tu ada dalam paut itu. Jangan. Dan kalau kita mati dalam keadaan benda haram dalam paut, bersaksilah, jadilah kita sebagai bahan bakar api neraka. Itu dia. Lepas jaga lisan, jaga hati, jaga pandangan, jaga paut, jaga tangan. Tangan kita buat apa? Perbuatan kita buat apa? Hari ini Alhamdulillah nak program malam ni ceramah perdana. Eden tangan dan tadi sama-sama dan bantu masak ramai-ramai. Eden tadi dia tak mampu nak masak, dia tak tahan asap, dan nyapu titik cicak kat dalam surau ni, mana kat kapet tu. Eden pula tangan dan nyusun sejadah. Adalah peranan masing-masing. Eden pula tolong-tolong tarikkan tirai tadi. Yang seorang lagi pula tolong susun selipar kat luar. Susun selipar adik-adik ni, mana yang kecil-kecil ni, kalau tak ada kerja adik kan, kau nampak selipar tak, kau susun selipar tu semua ngadap keluar, biar orang tua keluar. Yang pertama senang, sarung tulis keluar. Yang kedua, Nabi pun memang susun selipar Nabi arah keluar. Jangan perasan yang susun selipar keluar ni Jepun kan. Nabi dengan Jepun siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu tau. Jepun ikut Nabi sebenarnya. Kita ikut Jepun tak dapat pahala, ikut Nabi dapat pahala. Susun. Bila susun, lambeklah orang sini balik. Dia dah biasa berterabur, mana pula selipar dia dah tak kena lah. Dia kalau berterabur dia kena. Kalau tu susun dia tak kena. Kan? Okey? Jadi lepas tu jaga langkah kaki. Jaga langkah kaki dan juga last sekali jaga ketaatan. Taat pada Allah terjaga. Dapat nikmat, dapat pergi surau, dapat pergi masjid, jaga elok-elok. Bila saya sebut langkah tadi, tu tadi cerita tadi. Jadi ingat mati langkah kaki kita ke mana? Ke surau. Kan? Setiap waktu pergi je ke surau, lazim ke surau. Sebab mati bila-bila masa. Bayangkanlah dalam perjalanan. Bang Mat kau meninggal, la ilallah ya aku. Dia meninggal masa bila? Tak, masa tu dalam perjalanan pergi surau. Kan elok cerita itu. Dia meninggal kat surau. Ya Allah, kat surau meninggal. Ya Allah, untung dia meninggal dalam perjalanan balik tang surau, dia sakit perut. Jadilah sakit perut balik, tapi daripada surau. Okeylah. Makna tampek yang baik.
Dia meninggal on the way dengan kawan naik pergi urut. Kan tak elok cerita tu. Kan? Ya. Jadi itu seterusnya. Okey, kita balik semula kepada hati tadi. Tadi mati dah cerita. Kenapa hati tak tenang? Yang seterusnya adalah sudah lama meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ni kena baca. Baca tu pula mungkin surau dah boleh dah buat. Macam siapa grup pencen ramai ni, grup pencen sini ni. Lepas zuhur semain jemaah tu kan, lepas zuhur duduk ramai-ramai, seorang jadi ketua. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketua tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baca tafsir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai baca. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sampai waladhdallin amin. Selesai satu muka surat. Besok zuhur sambung lagi. Kan? Lepas sambung lagi. Sebab dah masuk kita bukan hanya baca Al-Quran, tapi kita juga tazakkur, ingat apa yang ada dalam Quran, tafakkur, fikir isi kandungan Quran, dan juga tadabbur, buat apa yang disuruh di dalam Al-Quran tu. Sebab ikutkan dulu zaman Nabi dulu, Quran bila wahyu turun, Nabi sampai ke sahabat-sahabat tu ingat tu hamal dia. Lepas tu beritahu kat orang lain pun macam tu. Tu ingat tu amal. Ingat amal. Tak ada apa pun, tak ada bertulis, tak ada langsung. Jadi cuma pada zaman Saidina Osman, kelihatannya petanda-petanda dah nampak orang yang menghafal Quran ni ramai yang meninggal. Dah tak ramai. Jadi takut Quran tu hilang. Maka dicetak Quran tu, ditulis. Tu jadi mushaf. Apa? Mushaf Osman itu. Tu sebab jadi kita sekarang ni pula dah ada tu, jangan baca saja. Tu sebab kena faham apa ada. Sekarang dah tak ada sebab tafsir Quran sekarang ni semua dah canggih-canggih. Ada tu tokan dia lah ngaji. Kita lah dengar. Apa hal kan? Baca, malahal siap ada tafsir, lepas tu ada lah warna-warna. Ni tajwid hukumnya apa? Ni mat arif ni sukun, ni mat iwat tulis kan. Lepas tu ada pula dia ada lah color lain, sebab turun ayat ni. Ada kisah di sebalik semua tu. Jadi dah tak ada sebab lah. Kita tak nak baca, tak nak faham Quran ni. Al-Quran ni memang tengok pun dapat pahala. Ya. Empat perkara yang mana kita tengok dapat pahala. Belum buat lagi, tengok dapat pahala. Pertama, tengok mak ayah. Tengok ibu bapa, tengok muka mak ayah kita pun dapat pahala. Apatah lagi kita buat baik dengan dia. Mulalah tu. Lepas ni telefon anak. Kau nak pahala tidak? Kalau nak kau balik okey. Macam tu lah pesan. Kau tengok muka mak kau ni dapat pahala kau tu. Tengok. Macam tu lah. Tengok mak ayah. Kedua, tengok pasangan. Suami tengok isteri dengan kasih sayang dapat pahala. Isteri memandang suami dengan kasih sayang pun dapat pahala. Yang pastinya tengok isteri sendiri. Kau tengok bini orang dapat dosa. Kan jangan pukul rata pula. Dia pun bini orang tak dapat pahala dah, ya. Kemudian ketiga, tengok Kaabah. Tengok Kaabah pun dapat pahala. Buka TV, tiba-tiba nampak orang tawaf, tersandar kita tengok. Ya Allah, bila lah dia dapat pergi sana. Contoh kan, kita tengok. Dapat pahala tengok Kaabah. Apatah lagi kita pergi Mekah. Beribadah pula kat sana. Kumpul lah duit. Apa yang kena tipu, mana tu ada sesaudara pesan kat sesaudara kita yang kena tipu itu, yang dah bayar RM3,900 itu. Sabar banyak-banyak tu ujian Allah ya. Allah Ta'ala dah tulis kita tak lepas ni. Tu je. Manusia tu penyebab tu biar dia lah. Dia menipu tu biar kesat dia dengan Allah Ta'ala. Maafkan. Kan cerita tadi? Maafkan dia. Allah Ta'ala akan bagi, insyaAllah, bagi ganti insyaAllah. Sabar banyak-banyak. Sabar. Ya. Kita jangan nak gaduh dengan orang. Sabar banyak-banyak. Tu yang ketiga Kaabah. Dan yang keempat apa? Tengok apa? Tengok Quran. Tengok Quran pun dapat pahala. Apatah lagi kita membacanya. Sebut tentang tadi, tentang sabar tadi kan. Cuba tengok Saidina Abu Bakar. Ada satu ketika tu Nabi datang jumpa Saidina Abu Bakar. Berbual ni. Berbual dengan Saidina Abu Bakar. Tengah berbual datang seorang Arab Badui. Dia maki Saidina Abu Bakar. Pumpang dia bagi. Dia bagi dekat Saidina Abu Bakar.
Bila dia bantai, dia balun Sayyidina Abu Bakar ni. Sayyidina Abu Bakar pandang dia, berhenti dia jap. Tapi Abu Bakar sambung balik berbual dengan Nabi. Baik tak tahulah, Nabi senyum main tengok dia. Nabi senyum tengok Sayyidina Abu Bakar. Senyum main Nabi. Arab Badui tu disambung maki tu, tuntang. Sayyidina Abu Bakar pandang sekali lagi. Dia pandang, lepas tu dia pandang orang yang maki dia tu, pandang. Lepas tu dia sambung bergerak lagi dengan Nabi. Nabi lagi senyum dekat Sayyidina Abu Bakar. Kali ketiga dia maki, kali ni Sayyidina Abu Bakar bangun, dia tak tahan. Dia bangun, dia sebut segala binatang yang ada dalam kebun dia, semua sebut dia. Memangnya jam tu lah riwayat tu, makna binatang-binatang yang ada dalam kebun Sayyidina Abu Bakar, daripada kambing sampai unta, semua sebut dia. Nak maki orang tu lah. Bila maki tu, Nabi bangun tanpa bagi salam, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar balik rumah. Sayyidina Abu Bakar masa tu dia pergi kerja. Ni nak beritahu, suruh ingat orang pandan, kena ingat ni cerita. Bila Sayyidina Abu Bakar kerja Nabi, ya Rasulullah, maafkan aku, beritahu aku apa salah aku. Kau cakaplah apa salah aku, jangan biarkan aku terus bingung, kau cakaplah. Nabi kata, sesungguhnya waktu kau kali pertama dimaki hamun oleh dia dan kau sabar, bila kau sabar, malaikat berduyun-duyun datang ke topi kau mendoakan kau. Kali kedua dia maki kau lagi dan kau tahu sabar, bertambah-tambah tu yang aku senyum tengok malaikat makin ramai dah, bergayut, senggayut semua dah, semua punya ramai Tapi sekali kau maki hamun, semua malaikat tu menghina kau, dia tinggalkan kau, dan tompek malaikat tadi diganti dengan setan. Dia pun bakar lagi, kau marah lagi, kau marah lagi, kau marah lagi, setan gantikan malaikat. Tu kau ingat. Tu sebab setan gemar bila kita gaduh tu, terutama suami isteri. Macam ni, kau cerai biar dia tahu. Tu setan. Ya, kan tadi dia akan menyesatkan mana-mana kocik. Setan kan, Allahu Akbar. Orang azan Allah Akbar, Allahu Akbar. Lambek lagi, sampai lagi maghrib ni. Kita poya tak kira. Dia lawan kat setan ni. Dia nak poya kat surau. Dah lambek dah ni. Pergi. Poilah, tapi tak apa. Tapi tak sampai tak tidak ke ni. Tak apa. Rakaat kedua, ketiga pun tak apa. Kau pandai-pandai lah bagi alasan kan setan. Sampai lah dah sudah kau semayang, tak apa, kau salam ya, dia bawa dia omkan perasaan kau tak semayang. Setan je kerja tu. Main. Lepas tu kalau dapat semayang pula, tu memang setan datang. Jangan risau. Allahu Akbar. Setan tu masuk semua. Dia kerja dengan cau kek rongga-rongga gitu. Hidung, kek telinga, kek pelipat-pelipat, dia pun sampai. Nabi dah beritahu, kalau ada macam tu, dia meragu-ragukan hati kita, pedulian tu setan tu. Dia tiup ke hidung kita, gatal. Allah Akbar, cik-cik ni orang. Heran, tadi tak gatal, dah garu macam ni, dah pakai garpu dah. Kan? Lepas tu tengah semayang ni, kek telinga, kan air wuduk tadi dah mula koring tadi, mula tiup dia angin, mula gatal. Setan tu. Itu yang sami Allahu liman hamidah, dia kan. Sampai dia garu. Kan? Kayak colah ketiak gata. Aduh, mulalah macam ni, tangan nak naik atas kan. Ketiak, colah kangkang kita. Paling favorite colah punggung. Itu favorite tompek, memang tompek lepak utama dia tu. Itu yang kita semayang rasa macam terkontut tu. Allahu Akbar. Itu samsul debat dah pasan tu setan tu. Setan. Setan. Tapi kalau dah membobok bunyi kau pergi ambil semayang, kau jangan cakap bob setan. Orang belakang kau lah setan, kan. Depan muka dan, kan. Dia bangun bab setan dengan baik, tak ada lah. Tu jaga. Ya. Jadi itu deh. Jadi makna tadi dah ke-6 kan Quran tadi. Ke-6 dan yang ke-7. Saya dah pakai tukang catat, saya dah ada. Yang ke-7 adalah kenapa hati tak tenang, sebab qadakut. Yang ke-7 qadakut, bakhil. Qadakut dengan harta. Kan cerita tadi macam Bangla tu tadi. Kenapa kita nak qadakut?
banyakkan saham akhirat bagi. Orang sedekah tak pernah miskin lah, jangan risau. Sentiasa ada Allah Ta'ala bagi ganti, bagi ganti, bagi ganti. Ya. Orang yang kerakut makin tak cukup. Ya. Itu sebab Allah Ta'ala uji muda dengan tua, uji lapang dengan sempit, uji sihat dengan sakit, uji hidup dengan mati, uji kaya dengan miskin, uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ada orang miskin tapi cukup. Mak ayah kita makin semua susah, kebanyakan susah. Tapi tu sebab mak kita cakap, mak saya pun cakap, apa yang tak cukup? Makan, pakai semua dah bagi, cukup tak? Cukup. Dia tak tanya apa lagi yang tak ada, sebab banyak yang tak ada ni. Kan? Mak ayah kita dah ajar kita syukur dengan apa ada. Marin telur dadah tu, ya Allah, nek moyang sedap Memang lauk terbaik dah tu kalau telur dadah tu. Kan? Lauk sayur bening Jawa tu kan, terapung-rapung dengan sayur tu lah. Masa tu sebab tu yang mampu, tapi hari ni kita cari balik lauk tu berkat mak kita masak. Tu yang saya cakap tu dalam Selamat Pagi Malaysia tu. Mak kita ni punya sayang gitu. Dia masak telur tu pun dengan kasih sayang. Nak bukti kasih sayangnya, telur dadah tu, telur 2 biji, kambang 1 kali. Ikhlas dia. Kita sampai rumah mak kita, benda pertama mak kita tanya, dah makan belum? Betul tak? Dah makan belum? Tu benda pertama tanya. Balik rumah anak mak mentua, mak bini kita lah, mak kita, nak makan kau? Itu soalan ni. Nak makan kau? Kecuali orang pandan. Mak kita goreng telur boleh kembang 2 biji telur. Bini kita 3 biji kompot telur. Tahu kompot? Tahu tak kompot? Apa kono? Tak kembang macam mak punya. Senang ya. Lepas ni cuba niat dan masak dengan penuh kasih sayang. I love you bang, tengok bang, sebiji macam 50 biji telur. Tuan, tak ada orang yo betul niat beli itu lah. Kan, saya tak cakap semua dah. Ni maknanya contoh. Kan? Jadi cerita pasal tadi sedekah. Sedekah banyak. Sedekah betul kata Tuan Guru Harudin tu, betul. Jangan tunggu kaya pun nak sedekah. Sedekah sampai jadi kaya. Jangan tunggu dah alim pun nak berdakwah sampai jadi alim. Orang kita ni satu penyakit. Bila kita nasihat, kau sebelum nasihat dan kau nasihatkan keluarga kau dulu. Keluarga kau pun tak betul je. Tu ayat kita selalu cakap macam tu kan. Jangan ambil fahaman macam tu. Sudah kita pun tak nak tegur orang. Kau nak tegur orang sebab benda tu wajib membetulkan kesalahan. Nabi makin pernah Nabi sekali dia naik ke atas bukit Safa, dia panggil semua penduduk Quraisy semua datang. Semua datang. Apa hal lah? Ada yang datang sendiri, ada yang hantar utusan, dia hantar wakil. Wahai Muhammad, apa dia? Percaya tak kalau aku katakan di sebalik bukit ni ada segerombolan tentera berkuda datang nak menyerang kita? Percaya tak? Kami percaya wahai Muhammad. Maka percayalah aku diutuskan untuk menyelamatkan kalian semua daripada api neraka. Maka Abu Lahab kata, celakalah kau Muhammad kalau inilah sebab kau panggil kami semua. Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa? Pak saudara Nabi. Maka boleh tak cakap, maka Nabi tak layak nak dakwah kat kita sebab pak saudara pun tak settle lagi. Macam tu lah yang fikir tu. Jadi kita kono bodoh tak betul, togu. Dan togu dan nasihat. Kau tak nak dengar, sudah. Macam tu lah yang cakap. Kan? Pergilah surau ramai-ramai. Kan? Kau jaga keluarga kau. Berapa ramai lagi keluarga kau tak pergi surau. Macam mana nak kira tu? Kan? Tak ada. Kita baik dakwah ni sampaikan dia. Jangan risau pula. Sedekah banyak. Nabi sedekah yang terbaik. Sedekah ni tak semestinya duit. Kasih duit. Sedekah ni mungkin contoh. Dan ni tak ada bodoh dan boleh bagi. Canyalah. Saya dengar penceramah gomah masak lemak cili api. Gue bosan kau lah orang perempuan. Jadi saya masak satu lauk je. Dia pun bagi, mam, ni yang mana ya mam? Bagi kat penceramah tau. Salah satu lauk malamnya. Ya, imam pun tak boleh usik lauk ni dah. Contoh imam pun tak boleh usik lauk tu. Contohlah kan. Jadi tu pun satu bentuk sedekah lah.
Masak lah. Kalau kita tengok dengan jiran-jiran kita, kita boleh sedekah baik-baik dengan jiran kita. Jiran ni ada jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Tahu tak? Tahu ke tak? Dah tak pernah dengar ahli. Okey. Jiran 3 hak, dia beragama Islam dan bersaudara dengan kita, dia talian darah dengan kita. Jadi dia ada 3 hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai seorang Islam, hak sebagai saudara. Jiran Islam tapi bukan saudara, ada 2 hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai seorang Islam. Yang ketiga, dia bukan Islam tapi duduk kat kawasan kejiranan kita, dia ada hak sebagai jiran. Kalau kita baik keluri, boleh hajak dia, tak ada masalah. Datang tau, oh ya kah? Tapi saya ada ceramah, buat ceramah sikit. Ya kah? Siapa ceramah? Samsul debat saya datang. Contoh dia kata, contoh lah. Contoh, mana tahu dalam dia datang dia dengar, suka dia dengar ceramah kan. Masuk Islam, mana tahu? Dekat Simpang Renggam ada seorang YB Cina tu. Dia datang majlis kat masjid tu, kat Simpang Renggam tu. Dia datang bukan datang time menyampaikan hadiah ya. Time ceramah pun dia dengar. Imam tu cakap dia ni memang minat dengan Islam, tunggu masa nak masuk je. Imam tu cakap Isra Mi'raj ke Maulud ke semua dia datang. Masa tu saya dijemput ceramah untuk meraihkan bakal-bakal haji. Lebih kurang berapa orang, 40 ke 50 orang macam tu lah. Lepas tu dia berucap dulu, saya mendoakan mudah-mudahan semua jemaah pulang membawa haji yang mabuk. Mabuk ke mabuk? Saya khabar pula mabuk pula. Tapi dia nak nyebut. Jadi saya ceramah, lepas tu saya botol, YB dia bukan mabuk, mabrur. Cuba sebut mabrur. Okey mabrur. Tapi dia minat Islam, nampak tak? Itu saya cakap. Nabi sendiri, kalau Nabi masak, Nabi akan lebih-lebihkan, Nabi akan bagi pihak pada jiran dia, walaupun jiran tu berbangsa Yahudi. Nabi nak tunjukkan. Nabi biasa masak, Nabi akan lebihkan kuah. Nak tunjukkan kalau kita masak lebihkan kuah tu pun sunnah Nabi. Kena lebih kuah nampak senang nak hirup, tak dapat pahala. Kalau lebih kuah aku sunnah Nabi, apa dapat pahala macam tu. Kan? Jadi makna kata sedekah lah. Macam duit lagi baiklah. Lalu tabung jangan lolap. Mula dia kan. Senyum sedekah tu kek manusia, bukan kek tabung, faham? Lalu tabung sap masuk. Itulah senyum berbondol. Lepas tu satu lagi sedekah 50 sen je. Kau ni sedekah 50 sen je, biarlah 50 sen. Yang penting ikhlas. Tu tak tahan tu. Iyalah, tapi 20 tahun kau sedekah macam 50 sen ni. Manalah Bilal tahulah. Ya kelangkung bunyi Orang lain sedekah senyap sampai kena kelangkung. Pada kelangkung kau tahulah 50 sen. Kan? Bukan apa, sedekah ni satu lagi sedekah tangan kanan bagi tangan kiri jangan tahu. Maksudnya jangan sebut lidah. Surau tu upgrade harga 3.5 juta. Duit dan ada 500 dirham tu. Tak ada lah, habis. Padam kat malaikat. Ungkit-ungkit baik apa. Orang perempuan ingat tu, jangan ungkit-ungkit. Tolong suami ungkit balik. Asal gaduh ungkit. Rugi. Muflis pahala tu. Sampai abang buat macam ni. Saya masak hari-hari tu abang, malaikat padam. Pahala masak hari-hari padam. Saya picit belakang abang waktu abang lenguh, padam. Saya buat air kopi untuk abang bila abang sakit tokak lah, nyalah, padam. Yang paling rugi je 7 anak saya lahirkan sakit sebab dia abang. Nampak? Pahala beranak pun habis padam. Tak kau rugi. Nak marah, jangan ungkit tu dia. Sampai hati abang buat macam ni, abang tak konang jasa saya. Apa benar? Tak nak cakap. Nanti muflis kan, saya tak nak cakap. Abang fikirlah sendiri macam tu cakap. Kan? Tengok orang lelaki mana dia ungkit. Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula dia nak ungkit, dia macam-macam dia cakap lah. Sonyap lah, dah tak ada je. So sonyap lah kan. Ya? Jadi makna kata tu 7 tu. Sedekah banyak. Sedekah tak pernah menjadikan kita miskin. Dalam ayat Quran dan surah Imran ayat 92 tu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian
daripada harta yang dicintainya. Maknanya sedekah tu benda yang kita sayang tau, benda yang kita suka. Contohnya baju tu kan, yang elok-elok bagi ke orang. Bayangan bangsa banjir Mani Urai dulu punya teruk bagi kain dalam lama, singlet buruk, macam tempat nak buang sampah. Macam tu ke standard kita bagi sedekah tolong saudara kita. Tu kedai Cina tu, ada satu Cina tu, kedai kasut tu, kasut stok kedai dia bagi semua, kasut baru tu bagi. Sebab dia biarlah dia sedekah yang lain tu. Kalau kira sedekah lah, dia bagi sumbangan, dia kata tak apalah, dia akan bayar dan dia tunggu stok baru kat kedai. Licin Nabi. Jackie Chan dia keluarkan duit dia sumbangkan 25 biji sekolah untuk budak-budak miskin kat Cina. Setiap satu sekolah kosnya menelan belanja 1 ke 3 juta setiap satu sekolah. Lengkap meja, kursi semua tu. Tapi satu yang kunci yang menyebabkan dia tak boleh masuk syurga walaupun dia buat jasa besar macam tu, iaitu dia tak ada kunci syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu tak ada. Kita lah yang ada kunci kodakut tu masin. Kecuali orang padan. Jadi sedekah, lepas ni tabung, keluar dah lalu. Macam tu bagi. Tu semua bahagian itu. InsyaAllah orang yang sedekah tenang. Tapi biar terasa lalu tabung kan, sap. Alamak 100 ya. Aduh. Mana sayang kan? Yang sayang tu patut bagi. Betul lah, sayang kau bagi. Zap, bini mengamuk sebab tu duit dia. Dia pasal tadi. Biarlah duit kita kan. Zap bagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ganti. Macam tu lah. Sedekah dengan jiran. Nyakak asyik goreng. Ya Allah Akbar, asyik goreng. Kau ni susah ya. Alah, ambil lah 1-0. Tak berbalik. Punya bingai ni jiran. Kau dah dapat, kau balik lah mihun kau apa kau. La ilaha illallah. Esok tu bagi mihun 2-0. Lah tak, balik-balik lagi bokeh ni. Sudah 30-0 sebulan. Beliau dia boleh tanya Assalamualaikum, dia nak minta bokeh. Assalamualaikum, salam, hari ni nak bagi apa? Salah tak malu nak bagi apa ni? Tak ada. Kalau boleh nak bokeh, ada. Tak habis ya. Allah salah tak faham ni pulang bokeh kosong tu. Salah, janganlah jadi macam tu. Orang berbudi kita berbahasa. Kan ada tu. Bagi pulanglah balik. Kan adab itu. Bagilah. Sedekah yang terbaik. Nabi pakai jubah, sahabat kata, cantik baju kau Rasulullah. Bagilah kat aku. Nabi tahu masuk. Tukar, bagi baju baru tu. Baju kedua pun lawa baju Rasulullah bagi kat aku. Masuk, bagi baju kedua. Baju ketiga pun tangguh, bagi. Sampai baju komplet Nabi tahan, dah cukup. Ini je yang aku ada. Sampai tahap tu Nabi. Ya, kita macam tu bagi yang terbaik. Tahu? Ya, lawa tudung kat tun, pelhayang. Bagus. Lawa, bagilah kat sen. Ya, nampak. Rapik bagi dah. Tak rapik dah. Assalamualaikum, salam ni kuih lapis Ya Allah, selayang kau bagi dia apa banyak bahana. Kebetulan tak jadi bagi orang berapa. Bagilah yang elok-elok. Jangan bagi tak elok. Sedekah yang terbaik biar ada makna. Kadang-kadang kita bagi sedekah yang jadi ada makna tu apa tau? Yang jadi ada makna tu bagi sedekah sampai kita pun dah terlupa. Orang jumpa kita, terima kasih bang, terima kasih apa? Marin abang tolong saya marin. Apa semua bagi saya duit apa semua. Alhamdulillah anak saya dah habis belajar. Ya kok alhamdulillah, mudah-mudahan. Kau dah bayar belum enggak masa tu? Dia tanyalah balik. Tak adalah kan. Tak apa, alhamdulillah tu semua Allah Ta'ala punya kerja tu. Eden cuma bagi apa yang dia boleh bagi masa tu kan banyak bona pun. Terima kasih bang, macam tu ya. Jadi mudah-mudahan dengan 7 perkara ni dapatlah kita merawat penyakit hati kita yang tak tenang tu. Dan janji saya awal tadi, ompek pondok yang tuan guru tu bagi. Sebelum terlupa. Kalau hati tak tenang, ompek pondok ni buat insya-Allah. Yang pertama selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Bila kita selawat, Allah dan malaikat selawat pada kita. Yang kedua, jangan lupa istighfar.
Sebab kita ni banyak dosa. Jadi dengan istighfar yang mampu untuk hapuskan dosa. Malahan istighfar ni juga salah satu daripada sunnah terbesar yang Nabi buat, Nabi tak pernah tinggal. Istighfar. Kelebihan istighfar ni ramai yang tak tahu, macam pahala amalan kita. Kan pahala amalan kita apa ni, dalam kitab amalan kita ada dosa-dosa kan. Bila setiap satu istighfar tu dia akan padam satu dosa. Satu istighfar padam satu dosa. Jadi kalau kita buat banyak, katalah dosa ada 50. Contoh 50 dosa. Kita istighfar tu 100. Padam 50, mudah-mudahan yang lagi 50 dia akan buka muka surat semalam. Buka surat sebelum. Tu sebab istighfar kena istighfar banyak-banyak. Tu yang kedua. Yang ketiga, hati Al-Quran sorapkan dalam hati kita. Apa hati Quran? Surah Yasin. Surah Yasin kita masalahnya baca hanya hari Khamis malam Jumaat. Buat Khamis malam tu ada hal, alamatnya memang tak baca lah minggu tu. Baca Yasin, lazimkan baca setiap hari. Baca Yasin ke handphone pun ada Yasin kan. Baca Yasin baca lebih kurang 10-15 minit. Kok gagap pun mungkin sejam lah. Kan baca. Jadi baca setiap hari. Jangan gagal, baca setiap hari. Sekejap baca sudah. Setiap hari baca. Kurang-kurang sekali. Nak masukkan hati Quran dalam hati kita. Dan yang keempat, perbanyakkanlah haukil. Apakah itu haukil? Haukil itu merupakan khazanah daripada syurga yang diturunkan khas untuk umat Nabi Muhammad. Umat sebelum umat Nabi Muhammad tak dapat. Apa haukil ni? Itulah dia. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sarah ke Allah Ta'ala banyak. Kita dah tak mampu, tak terdaya dah. Biarlah Allah Ta'ala bagi yang terbaik untuk kita. Ingat tak masa Nabi pergi naik atas, naik satu tangga peristiwa Mi'raj, ulang kaji balik ni. Kan tu jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali umat kau lah. Miskin, kurih, koring. Dah lah umur tak panjang, ibadah apa malah. Lebih kurang macam tu lah Nabi Ibrahim cakap. Jadi Nabi Ibrahim kata, suruh umat kau tanam tanaman di syurga. Apa dia? Bacalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Itulah dia. Itu khazanah dari syurga bagi. Jadi amallah ya. Jadi rasanya cukuplah setakat itu. Terima kasih banyak kepada pihak Jawatankuasa Surau kerana sudi mengundang saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Booking tarikh bulan puasa. Lain dah penuh, jangan minta awal pada tu. Ya. Mudah-mudahan ada kebaikan, panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Minta maaf banyak kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang baik itu semua daripada Allah. Dan yang buruk itu datangnya daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.